Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mulakan halaqah pada malam ini dengan kita membaca selawat atas Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum ya Sidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sidi ya Habibullah. Madad, madad, madad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi Sultanul Awliya. Assalamualaikum ya Sidi Sultanul Arifin. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani. Madad, madad, madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk mengikuti sama pada malam ini pengajian keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, pelajaran semalam kita telah menyebutkan di antara kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah baginda diberikan ilmu
yang antara ilmu itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya juga ilmu itu baginda Nabi sampaikan kepada sebahagian sahabat, tapi tidak semua sahabat. Antaranya juga iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya khaskan untuk diri sahaja dan tidak ada siapa yang mengetahuinya. Dan ini semua tidaklah menyalahi kerana apa yang wajib Nabi sampaikan ialah syariat. Dan syariat itu sudah Nabi sampaikan kepada semua para sahabat. Tetapi ilmu-ilmu yang terkhusus itu adalah hak Nabi SAW yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Antaranya ialah Allah Ta'ala telah beritahu kepada Nabi siapakah dia orang munafik yang ada di dalam kota Madinah. Dan Nabi SAW hanya khususkan kepada seorang sahabat iaitu Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu untuk menyimpan nama-nama orang munafik itu. Orang lain tidak mengetahuinya. Dan begitulah dia berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendapatkan daripada Nabi SAW 2 bahagian ilmu. Satu bahagian aku telah sampaikan pada kamu. Satu bahagian lagi kalau aku sampaikan, kamu akan kerat leher aku. Kerana kamu tak akan faham. Jadi itulah antara ilmu yang khusus untuk beberapa sahabat, tidak pada semua. Begitulah juga para jemaah sekalian, pelajaran semalam kita telah membicarakan bagaimana Allah Ta'ala mempertahankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila dituduh oleh orang kafir Mekah bahawa Nabi itu gila, Allah Ta'ala sendiri mengatakan, iaitu ama sahibukum bimajnun. Tidaklah saudara kamu itu seorang yang gila. Begitulah Allah Ta'ala mempertahankan Nabi dan membela Nabi. Tidak seperti mana para Nabi-Nabi dahulu apabila mereka dituduh oleh orang kafir mereka, maka mereka sendirilah yang membela diri mereka sendiri. Tapi baginda Nabi SAW, Allah yang membela baginda Nabi sendiri. Demikian juga kita telah menyebutkan bagaimana Allah SWT telah muliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan iaitu selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah dan sekalian para malaikatnya berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak berlaku pada sesiapa pun dan tidak berlaku pada apa juga perintah Allah yang lain. Perintah Allah yang lain seperti salat, puasa, zakat, haji, Allah tidak melakukannya sedikit pun dan Allah hanya perintahkan kepada kita beriman. Tetapi bila datang pada perintah selawat, sebelum Allah perintahkan kepada kita beriman, Allah membuat pengisytiharan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala dan sekalian para malaikatnya berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam yang sempurna kepadanya. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian, Allah Ta'ala telah mengagungkan, memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah sendiri berselawat. Dan selawat Allah Ta'ala itu bukan hanya sebentar, 1 jam, 1 hari, 1 tahun, tidak. Bahkan berterusan, berpanjang-panjangan. Selagi mana Al-Quran ini berada di samping kita, selagi itulah Allah Ta'ala berselawat. Kerana kalam Allah, Al-Quran ini hidup sampai ke akhir zaman. Tidak akan ada penghabisannya. Maka begitulah apa yang Allah Ta'ala bawa pengakuan, Allah selawat atas Nabi SAW, dia akan senantiasa Allah Ta'ala berselawat pada Nabi Rasulullah SAW. Dan selawat Allah Ta'ala artinya, ialah Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dengan penuh ketakziman dan penuh keagungan, kemuliaan kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya para jemaah sekalian, pada malam ini kita masuk lagi kepada membicarakan tentang keagungan Nabi kita Rasulullah SAW yang ke-30. Iaitulah keagungan bagi Nabi SAW ke-30, Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra itu maknanya perjalanan malam. Daripada Mekah Mukarramah sampai ke Baitul Maqdis. Itulah namanya Isra. Mi'raj artinya naik. Daripada Baitul Maqdis dibawa naik sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Jadi itulah dia peristiwa Isra Mi'raj adalah satu pengkhususan hanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku kepada nabi-nabi yang dahulu.
Dan ini adalah menunjukkan bagaimana mulia dan agungnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' Mi'raj ini ada antara hikmahnya ialah Allah SWT nak menggembirakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah berlakunya kewafatan daripada isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang banyak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusuli pula dengan kewafatannya paman Nabi yang bernama Abu Talib yang merupakan seperti bapa angkat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Abu Talib daripada kecil. Jadi begitulah setelah kewafatan kedua yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kedua orang insan yang banyak membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Rasulullah SAW terasa sangat sedih, dan itulah namanya tahun Amu Hazan, tahun kesedihan. Dan Allah Ta'ala nak gembirakan kekasihnya itu dengan Allah bawa berjalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah daripada Mekah Mukarramah pergi ke Baitul Maqdis, dan sampai Baitul Maqdis naiklah ke langit pula ke Sidratul Muntaha, lepas daripada langit yang ketujuh. Jadi begitulah Allah Ta'ala gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kita tak akan pergi mendalam dengan peristiwa tersebut, kerana kalau kita pergi mendalam peristiwa tersebut akan habis masa kita seluruhnya, bahkan tak mencukupi. InsyaAllah pada masa-masa akan datang, kalau kita akan ada masa, kita akan huraikan akan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini banyak perkara yang keanehan dan yang pengkhususan, yang istimewa, yang menunjukkan keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke Baitul Maqdis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun dinantikan oleh seramai 124,000 para nabi dan rasul, menantikan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di tempat tersebut, maka baginda pun dipimpin oleh malaikat Jibril untuk dijadikan imam untuk memimpin solat 2 rakaat yang diikuti oleh 124,000 para nabi dan rasul. Jadi itulah sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dinamakannya Imamul Muttaqin, imam sekalian orang yang bertakwa. Dan begitulah Allah Ta'ala nak tunjukkan pada semua Nabi-Nabi dan Rasul, inilah dia ketua kamu, pemimpin kamu, Sayyidul Mursalin, pemimpin sekalian para Nabi dan Rasul. Dan inilah dia yang dinamakan, yang kamu nanti-nantikan, Khataman Nabiyyin, iaitu penutup sekalian Nabi-Nabi. Itulah dia Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan demikian juga pada malam peristiwa Isra' Mi'raj itu, Allah SWT menunjukkan pada Nabi kita beberapa tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Melepasi daripada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampailah langit ketujuh. Dan setiap apabila Nabi berjalan, Nabi dapat ditemukan Allah Ta'ala dengan pemandangan-pemandangan yang tak pernah dilihat oleh sesiapa manusia. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi izin untuk masuk ke dalam syurga, melihat keindahan syurga. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertunjukkan kepada Nabi akan azabnya neraka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihadapkan depan Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pada malam tersebut Allah Ta'ala telah anugerahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa anugerah. Selain daripada salat, Allah Ta'ala telah anugerahkan Nabi iaitu penutup surah Al-Baqarah, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, sampai akhirnya. Dan demikian juga Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepada Nabi dengan umatnya, iaitu anugerah amal yang di mana kalau umatnya berniat untuk nak buat satu amal baik, dituliskan pahala. Kalaulah sekiranya dia buat, maka dapatlah digandakan daripada 10 sampai 70 kali, 700 kali ganda. Kalaulah umat dia itu nak buat yang jahat, tapi tak jadi buat, dituliskan satu pahala. Kalau dia dibuat jahat itu, maka satu jahat ditulis satu jahatnya. Masya Allah. Itu anugerah Allah hanya kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga lah pada malam tersebut, malam Isra' Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dianugerahkan iaitu perbendaharaannya syurga. Apakah perbendaharaannya
perbendaharaan, iaitu kekayaan, khazanah, simpanan harta syurga. Apa dia simpanan harta syurga? Iaitulah la haula wala quwwata illa billah. Itu perkataan, lafaz itu la haula wala quwwata illa billah. Nah, inilah dia perbendaharaan syurga yang diletakkan di bawah arasy Allah Ta'ala. Iaitu sangat-sangat mulia sekali kalimah la haula wala quwwata illa billah. Begitulah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memboncengkan seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Ya Muaz, nakkah engkau aku beritahu pada engkau apakah dia itu perbendaharaan syurga?" "Apa dia ya Rasulullah?" "Iaitulah dia perkataan la haula wala quwwata illa billah." Jadi itu tuan-tuan, jadikan dia amal bacaan kita, la haula wala quwwata illa billah. Jangan kita baca setengah-setengah, la haula, itu tak ada daya dan upaya. La haula wala quwwata, itu pun tak boleh, tak ada daya upaya dan tak ada kekuatan. Kena habiskan illa billah, melainkan hanya dengan Allah, ya. Itu dia. Dan demikianlah pada malam tersebut juga, sebagai Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada semua Nabi dan Rasul akan siapa Nabi kita, maka menjadi sebagai satu pengiktirafan semua Nabi-Nabi dan Rasul terhadap Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana semua Nabi-Nabi dan Rasul, mereka sudah pun diberitahu oleh Allah akan kedatangan Nabi akhir zaman. Andai kata kalau sekiranya datang Nabi akhir zaman, hendaklah kamu beriman dengannya dan kamu membelanya. Maka mereka pun tidak mengenal siapa Nabi akhir zaman itu, melainkan pada malam Isra' dan Mi'raj barulah mereka bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Baitul Maqdis? Kenapa saja tak bertemu dengan para nabi-nabi itu di kota Mekah Mukarramah? Jawapannya kerana baik semua para nabi-nabi dan rasul daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, kiblat mereka adalah ke Baitul Maqdis. Hanya Nabi kita SAW kiblat di Baitul Maqdis hanya selama 16 bulan sahaja, tetapi kemudian bertukar kepada Kaabah Al-Musharrafah. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi semua para Nabi-Nabi kiblat mereka di Baitul Maqdis. Dan jadi kalau sekiranya Nabi SAW bertemu dengan para Nabi-Nabi tersebut di Mekah, masa itu Mekah belum lagi jadi kiblat. Jadi sebagai penghormatan kepada semua para Nabi kiblat mereka di Baitul Maqdis, Nabi SAW dibawa oleh Allah melalui Malaikat Jibril ke Baitul Maqdis. Tapi di manakah kiblatnya di Baitul Maqdis? Itulah dia yang dinamakan iaitu Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock, batu syurga. Itulah batu syurga yang di dalam masjid, the Dome of Rock. Sesiapa yang biasa pergi ke Baitul Maqdis, dia tahulah itulah dia kiblat kepada sekalian orang beriman daripada Nabi Adam AS, termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada malam Isra' Mi'raj itu Rasulullah SAW telah dipertunjukkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya rupa bentuknya malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril AS adalah malaikat yang besar sekali. Dia memiliki 100 sayap. Satu saja sayapnya kalau dibuka menutupi sekalian timur sampai ke barat. Subhanallah. Sangat besar sekali. Bagaimana kalau sekira 100 sayap dibuka, penuh sekali, tutup sekalian galaksi ini. Itulah dia malaikat Jibril AS. Dan demikianlah Allah Ta'ala telah mengurniakan Nabi SAW pada malam tersebut keruniaan-keruniaan yang tidak diketahui oleh sesiapa pun, melainkan hanya Allah kepada Rasulnya sahaja. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Peristiwa malam Isra' Mi'raj itu panjang dan diriwayatkan tak kurang pada 45 sahabat menceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan telah dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang pertama surah Al-Isra'. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ya, daripada kemuliaan dan pengkhususan yang Allah Ta'ala muliakan dan agungkan Nabi kita SAW yang ke-31 ialah mu'jizatnya Nabi SAW. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diberikan kepada Nabi kita SAW yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Bahkan semua Nabi-Nabi ada mukjizat, tapi mukjizat Nabi kita SAW adalah lebih daripada apa yang diberikan Allah kepada Nabi-Nabi terdahulu. Bahkan setiap mukjizat yang diberikan pada Nabi-Nabi terdahulu ada dimiliki oleh Nabi kita SAW, bahkan lebih lagi hebat lagi daripada mereka. Kalaulah Allah Ta'ala telah memberikan mukjizatnya kepada Nabi Yusuf AS dengan wajahnya itu cantik, maka ketahuilah kecantikan Nabi Yusuf AS hanya setitis daripada kecantikan, keindahannya Rasulullah SAW. Dan begitu pula kalau sekiranya Nabi Daud AS diberikan dia mukjizat, dapat dia tu suara yang merdu, ketahuilah bahawa kemerduan suara Nabi kita SAW adalah terlebih indah lagi daripada suaranya Nabi Daud AS. Begitulah dia muslimin rahimakumullah, tidak ada satu pun mukjizat yang diberi Allah kepada Nabi dahulu, melainkan Nabi kita SAW terlebih lagi hebat lagi. Kalau Nabi Musa AS, dia punya mukjizat ialah membelah laut, di mana Bani Israel menyeberangnya. Maka Nabi SAW diberikan Allah mukjizat membelah bulan. Sebagaimana dalam peristiwa di mana orang kafir Quraisy mencabar Nabi, ya Muhammad, kalau benar kau seorang Nabi, kau turunkan bulan tu dan kau belah dia. Maka Nabi SAW pun doa pada Allah di atas Jabal Abi Qubais, satu bukit di depan Bukit Safa di Mekah. Dan Allah turunkan bulan itu dan Nabi tetap bulan itu terbelah dua. Setengah naik ke langit, setengah lagi duduk di atas bukit Jabal Abi Qubais buat seketika. Dan orang-orang yang musafir di padang pasir dalam perjalanan mereka ke Mekah, mereka nampak bulan tinggal setengah. Padahal malam tu bulan malam mengambang, tapi bulan tinggal setengah. Dan begitulah dia, sampailah mereka ke Mekah, mereka pun mendengarkan berita yang Nabi membelah bulan. Tapi orang kafir Quraisy kerana tak dapat hidayat daripada Allah, mereka mengatakan Muhammad telah sihir kita. Itulah saja modal mereka. Begitulah kalau Nabi Isa AS, dia antara mukjizat Nabi Isa AS ialah menghidupkan orang mati. Itu antara mukjizat Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, dia kalau perintahkan kepada ahli kubur yang sedang dalam kubur tu, bangunlah engkau dengan izin Allah. Maka Allah hidupkan balik orang ahli kubur tu. Dan begitulah dia mukjizat Nabi Isa AS. Ya. Tapi Nabi kita SAW lebih daripada itu lagi. Itu kalau orang yang memang betul manusia. Tetapi Nabi SAW Allah Ta'ala berikan iaitu pokok batang kurma yang berada di tepi tempat mimbar ataupun tepi tempat mihrab Nabi SAW jadi imam. Jadi asalnya Nabi SAW bila berkhutbah, Nabi bersandar di satu tiang masjid. Tiang masjid itu dibuat pada pelepah kurma. Memang semua tiang masjid Nabi itu dibuat daripada batang pokok kurma. Batang pokok kurma ni dah matilah, ya. Dia sebab dia tinggal batang kering saja. Kemudian setiap kali bila Nabi khutbah, Nabi akan bersandar di tepi dia. Maka apabila satu ketika seorang sahabat dia membuatkan mimbar kepada Nabi, buatkan mimbar 3 anak tangga. Jadi apabila Nabi SAW naik atas mimbar buat kali pertama untuk menyampaikan khutbah Jumaat, tiba-tiba seluruh masjid terkejut mendengarkan ada budak menangis. Budak menangis, tak tahu siapa budak yang menangis ni. Rupa-rupa yang menangis tu ialah batang pokok kurma itu. Batang pokok kurma tu menangis. Kenapa dia menangis? Kerana dia rasa sedih pada minggu lepas baginda Nabi bersandar kepada dia. Tapi pada Jumaat ini, Nabi dah tak bersandar lagi kepada dia. Dia rasakan kerinduan kepada Nabi SAW. Rasakan kesayangan dan rasa yang tersisih dari Nabi SAW. Maka dengan itulah dia rasa sedih dan dia menangis. Subhanallah, tuan-tuan. Kita ni manusia yang namanya beriman, yang tak pernah bertemu dengan Nabi SAW, tapi susah nak nangis. Ya? Nak nangis kerana rindu pada Nabi, susah. Sedangkan batang pokok kurma, batang dah mati dah, pokok kurma dah mati dah jadi tiang saja. Tapi boleh dia menangis, hidup dia itu. Dan begitulah dia kata alim-alim ulama', kalau hati kita tak menangis kerana Rasulullah SAW, maka hati kita lebih keras daripada batang pokok kurma itu.
Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mengaku kekerasannya hati kami. Maafkanlah kami, ya Allah. Kami rindu dan kami kasih pada Nabi kami. Tapi susah kami nak mengalirkan air mata kerana rindu dan kasih pada Nabi. Kerana kami tahu ini tak lain tak bukan kerana hati kami telah tersangat keras oleh kerana dosa-dosa kami dan kegelapan hati kami. Kami mohon padamu, ya Allah, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lembutkanlah hati kami. Izinkanlah kami dapat mengalir air mata kami, menandakan rasa rindu dan kasih kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Sebab itulah para alim-alim ulama kita, mereka mengadakan syair-syair, qasidah-qasidah, nak melahirkan rasa rindu dan sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara syair-syair itu yang dapat mengalir air mata bila kita mendengarkannya, apabila telah menyusuk masuk ke dalam hati kita. Jadi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar tu, pergi ke pokok kurma tu, ke batang pokok kurma tu. Nabi pun pujuk dia, sabarlah, kalau engkau nak, aku akan kekalkan kau di sini. Kalau kau sabar, aku akan kekalkan kau di sini. Iaitu ditanamkan dia di bawah tempat yang Nabi jadi imam. Itulah dinamanya istiwana. Iaitu istiwana itu tiang. Ya, tiang yang di mana pokok kurma itu yang asalnya menangis pada zaman Nabi SAW, ditanamkan dia di bawah tempat Nabi jadi imam di dalam raudhah. Begitulah dia tuan-tuan, batang pokok kurma hidup kembali. Hidup dengan mukjizatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Banyaklah kelebihan mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita lihat semua para nabi-nabi, mukjizat mereka itu hanya sewaktu mereka hidup. Ya, kalau selepas mereka meninggal, dah tak ada lagi lah mukjizat dia itu. Tetapi begitulah juga kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku pada Nabi pun ada antaranya ialah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak ada lagi lah mukjizat tersebut, tapi ada juga mukjizat yang kekal bersama kita, akan kita sebutkan. Antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah kita sebutkan tadi, Nabi membelah bulan, dan di antaranya juga iaitu awan senantiasa melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana saja Nabi berjalan. Di mana saja Nabi berjalan, akan ada awan yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi daripada panas terik matahari. Dan begitulah juga antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar air di antara celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka keluar air. Dan ini berlaku peristiwanya di Ji'ranah. Sewaktu Nabi SAW pulang daripada peperangan di Taif, nak pergi ke Mekah, kembali ke Mekah, maka pada masa itu mereka singgah di Ji'ranah. Tempat itu tempat Nabi nak jatuhkan niat ihram umrah sebelum masuk Mekah, dan kemudian tidak didapati air kat situ, maka Nabi SAW minta satu baldi air, kemudian Nabi SAW pun masukkan jarinya, dan kemudian sahabat-sahabat ambil air daripada baldi itu, ambil, minum, mandi, wuduk, tak habis-habis lagi. Padahal air itu satu baldi, tapi air keluar daripada celah-celah jari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Begitu juga Allah Ta'ala berikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan itu diperbanyakkan. Walaupun makanan itu asalnya sedikit, seperti mana yang berlaku di mana dalam perang Khandaq, perang tahun yang kelima, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan masakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2-3 sahabat. Tapi apa jadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil semua para sahabat yang pada masa itu memang kelaparan. Maka situ apabila Nabi bawa semua para sahabat, tuan rumah sudah rasa ketakutan kerana makanan tak cukup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kau jangan tengok apa dalam periuk, kau ambil saja, senduk saja. Jangan kau tengok apa dalam periuk. Begitulah disenduk saja, senduk saja. Maka semua sahabat makan kenyang, makan kenyang. Sampai ribuan, yang dikatakan tak kurang pada 3,000 sahabat makan nasi hanya satu periuk kecil saja. Subhanallah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, mukjizat Nabi SAW. Banyaklah perkara itu berlaku. Bukan sekali, banyak kali ya. Dan demikian juga
antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa pokok berkata-kata. Pernah satu masa Nabi berada dekat dengan Masjid Jin. Jadi orang-orang kafir Quraisy bertanya pada Muhammad, "Ya Muhammad, apa tanda engkau seorang Nabi?" Maka kebetulan Nabi nampak satu pokok yang ada di depan dia. Nabi panggil pokok tu, "Mari sini." Pokok itu membelah bumi, pecah bumi. Dia berjalan dengan akar dia tu, membelah bumi sampai pada Nabi SAW. Nabi pun tanya pokok tu, "Siapa aku?" Maka pokok tu mengatakan, "Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan pokok tu pun memberi salam pada Nabi SAW dan mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian dia kembali ke tempat asalnya. Subhanallah. Dan tempat itu sekarang dinamakan dia, dibangunkan masjid dan dinamakan Masjid Syajarah, masjid pokok. Dia berdekatan dengan pintu masuk ke kuburan Ma'lah, dekat dengan perkuburan Ma'lah di kota Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Begitulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara pada haiwan, di mana satu ekor kijang yang ditangkap oleh seorang pemburu. Kemudian bila dia berjalan depan Nabi SAW, kijang tu lari pergi pada Nabi SAW dan bercakap dengan Nabi SAW. Dan kemudian Nabi pun berkata kepada pemburu, kijang ini berkata kepadaku bahawa dia ada baby yang di mana dia perlu kembali kepada tempat dia untuk menyusukan baby dia. Kan nanti lepas daripada dia dah susukan, dia akan datang kembali pada engkau. Maka pemburu ni pun terkejut. Dan dia pun benarkan kijang ini pun pergi. Kemudian tak lama kemudian kijang itu kembali lagi. Kemudian pemburu ini pun bebaskan kijang ini. Begitu juga Nabi SAW lalu di tepi seekor unta. Unta ini seolah-olah bercakap dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi panggil, "Tuan unta, siapa punya unta ni? Mari sini." Unta ni mengadu kepada aku. "Engkau telah bebankan dia dengan kerja-kerja yang berat. Tapi kau tak beri dia makan yang cukup." Maka terkejut tuan punya unta ini. Maka Nabi kata, "Jangan kau zalimkan dia. Jangan kau aniaya dia. Berikan dia makan cukup. Berikan dia rehat yang cukup." Maka lepas pada itu, tuan punya unta pun tidak lagi membebankan unta itu dengan mengangkut barang-barang yang berat. Subhanallah. Begitulah Nabi SAW apabila berjalan di kalangan kota Madinah, terdengar orang beri salam, "Assalamualaikum Rasulullah." Nabi toleh kanan, Nabi toleh kiri, tak nampak siapa-siapa. Rupanya ada ketul batu yang beri salam pada Nabi. Ketul batu beri salam pada Nabi SAW. Subhanallah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Kan Nabi punya mukjizat luar biasa. Dan selain daripada itu, Nabi juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Seperti mana kalau kita kata Nabi Isa AS menyembuhkan orang yang sakit, antara mukjizat Nabi Isa AS. Begitu juga antara mukjizat Nabi kita SAW menyembuhkan orang yang sakit. Pokoknya segala apa mukjizatnya ada pada semua Nabi-Nabi dahulu, ada terdapat pada diri Nabi kita SAW, bahkan lebih lagi daripada itu. Dan semua mukjizat Nabi-Nabi dahulu hanya diibaratkan seperti satu gayung air yang diambil daripada lautan yang luas. Begitulah kata Al-Imam Busairi di dalam syair burdahnya, bahawa semua Nabi-Nabi mukjizat mereka hanya seperti gayung air yang dicedok daripada lautan yang luas. Subhanallah. Jadi Nabi SAW digambarkan seperti lautan yang luas, dan Nabi-Nabi ini yang mereka ada mukjizat hanya sepertilah mencedok satu gayung air daripada lautan tersebut. Subhanallah tuan-tuan ya. Begitulah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana berdoa kepada Allah dan dikabulkan Allah, dan juga memberikan berita-berita gaib, iaitu perkara-perkara yang akan berlaku, yang sudah berlaku dan sedang berlaku dan yang akan berlaku. Dan demikianlah juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Allah Taala telah berikan dia mukjizat yang tak diberikan kepada nabi-nabi dahulu, iaitulah wahyu Allah Taala. Apa dia? Iaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan Al-Quran itu Allah Ta'ala menjadikan sebagai cabaran kepada orang-orang kafir Quraisy. Iaitu kalau kamu mengaku bahawa Quran ini bukan daripada sisi Allah, kamu datangkan 10 ayat daripada kamu yang boleh menandingi akan Al-Quran. Dalam ayat lain, kamu datangkan satu surah yang dapat menandingi akan salah satu surah Al-Quran. Tapi mereka tak mampu. Kenapa? Kerana bahasa Al-Quran ialah bahasa sastra Arab yang tinggi dan halus dan sangat indah,
Ya, kalau kita baca dalam ayat Quran, penghujung-penghujungnya ada kesamaannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Semuanya ada dia punya persamaannya. Subhanallah. Itu salah satulah, banyak lagi. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, wahyu ini yang merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sampai hari kiamat. Sampai hari ini Al-Quran sebagai penunjuk dan pembimbing kepada umat. Sampai hari ini Al-Quran merupakan dustur, undang-undang yang berkekalan sampai hari kiamat. Sampai hari ini Al-Quran adalah sebagai obat, syifa'un linnas wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan daripada Al-Quran yang menjadi syifa' dan rahmat kepada orang beriman, dan tidaklah menambahkan kepada orang kafir melainkan hanya kerugian. Jadi Al-Quran sebagai syifa, iaitu syifa itu obat, bahkan memang benar-benar obat. Orang yang selalu baca Quran, dia akan menjadi obat untuk penyakitnya. Hari ini kita macam-macam penyakit, belanja ribu-ribu dolar, tapi kita lupa obat ada pada kita. Apa dia? Al-Quran. Tapi kita tak nak bertemankan Quran. Kita bertemankan dengan handphone kita. Bertemankan dengan kita punya alat-alat komunikasi kita. Tapi kita tak bertemankan dengan Al-Quran. Sebab itulah macam-macam penyakit kita. Hari ini penyakit COVID lah, macam-macam lah. Cuba kita kembali pada Al-Quran. InsyaAllah orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan terpelihara pada penyakit COVID. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan menjadi obat semua penyakit-penyakit dia. Penyakit yang zahir dan penyakit yang batin. Demikianlah juga sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala telah pelihara daripada zaman Nabi SAW sampai hari ini dengan melahirkan ulama-ulama hadis yang benar-benar mencari hadis yang tulen, yang asli, yang sahih, yang membezakan antara yang sahih dengan yang daif, yang dengan yang maudhu', dijauhkan sekali. Maka dengan itulah terpeliharalah agama Islam ini dengan dua sumber aslinya, Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah dia tuan-tuan, dua mukjizat Nabi ini yang tak dapat lagi, yang kita katakan masih lagi kekal bersama umat sampai akhir zaman. Dan Allah Ta'ala jadikan Al-Quran itu mukjizat, di mana Al-Quran itu boleh dihafal huruf demi huruf daripada juz yang pertama sampai akhirnya, tak kurang daripada 6,666 ayat, tak kurang. Dalam keadaan yang demikian, orang-orang yang hafaz Quran, Allah Ta'ala mudahkan dapat mereka ingat dan bacanya. Cuba kita tanya kalau orang-orang yang ada yang berpegang pada agama yang lain, kau hafal tak kitab Bible kau? Kau hafal tak huruf demi huruf dari kitab Taurat kau? Hafal tak daripada huruf demi huruf kitab Zabur kau? Maka mungkin hafal tapi sedikit. Tapi di sini Al-Quran, kalau kita tanya orang hafiz Quran, kita tekan saja satu ayat, dia baca, Masya Allah. Wa yassarna al-Quran li dzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca. Apakah tak ada orang yang nak membacanya? Begitulah pertanyaan Allah untuk kita supaya insaf. Sebab tu Allah Ta'ala mudahkan hafiz-hafiz Qurannya untuk membaca Quran dengan mudahnya. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sepotong hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an. Baginda telah bersabda, "Ma minal anbiya min nabiyyin illa utiya minal ayat ma misluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan uhiyal awhallahu ilayya." Tidaklah seseorang nabi daripada nabi-nabi yang dikurniakan daripada tanda-tanda mukjizat mereka supaya berimanlah manusia kepadanya. Tetapi aku telah diberikan wahyu oleh Allah, wahyu Allah Ta'ala, dan aku berharap agar akan adalah aku pengikut yang terbanyak sekali di yaumul qiyamah. Jadi umat Nabi memang terbanyak. Sebab apa? Sebab Nabi-Nabi yang lain apabila selesai pada zaman mereka dan berlakulah penyelewengan kepada agama mereka, maka datang Nabi yang lain pula untuk memperbetulkannya. Adapun Nabi kita SAW, Allah sudah pelihara agama ini dengan adanya Al-Quran dan Sunnah. Ini Al-Quran Sunnah ni, dialah menjadi pemimpin kepada umat
sampailah ke akhir zaman. Maka dengan itu banyaklah umat Nabi SAW sampai ke akhir zaman, dan itulah yang Nabi harapkan, iaitu umat aku yang terpaling banyak di yaumul qiyamah. Itulah antara kelebihannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antara lagi pengkhususan yang Allah Taala khususkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah ghufira lahu sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampunkan segala dosa yang dahulu dan dosa yang terkemudian. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tak berlaku pada nabi-nabi dahulu. Ini hanya untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Segala dosa yang terdahulu dan segala dosa yang terkemudian sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi satu soalan, apakah Nabi ada berdosa? Jawapan Nabi tak ada berdosa. Kenapa? Sebab Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Jangan kata dosa besar, dosa kecil pun tak ada. Dan jangan kata dosa kecil, makruh pun tidak. Sebab Nabi SAW menjadi contoh kepada umat. Anda kata kalau Nabi buat satu perkara yang berdosa atau yang makruh, maka nanti akan diikuti oleh umat. Jadi sebab itulah sini Allah pelihara Nabi kita SAW. Tidak pernah berlaku dosa besar, tak pernah berlaku dosa kecil, dan tidak juga pernah berlaku perkara yang makruh. Tapi kenapa Allah SWT sebutkan dosa? Sebab itulah antara hikmahnya. Sebab para Nabi ni, walaupun mereka itu bersih daripada dosa, tapi sentiasa merasakan diri mereka berdosa. Sentiasa merasakan diri mereka bersalah. Kenapa? Kerana itulah sifat kerendahan diri mereka, sifat tawaduk mereka di hadapan Allah Ta'ala. Itulah sepatut kita contoh kita mengambil contoh. Kalaulah sekiranya Nabi yang begitu mulia, yang sudah suci daripada dosa, pun masih lagi merasa rendah diri pada Allah, bagaimana diri kita? Patut-patut kitalah yang lebih-lebih lagi merasakan dosa kita ni. Oh Ustaz, saya tak ada buat dosa, saya tak ada zina, saya tak ada arak, saya tak ada judi. Itu pada zahirnya. Itu pada engkau yang mata engkau melihat. Tapi hati engkau riak, ujub, megah, sombong, rasa engkau dah baik, rasa engkau dah bagus, rasa engkau tak ada dosa. Itulah satu dosa. Rasa diri tak ada dosa, itulah satu dosa. Kenapa? Kerana sudah ada sifat ujub. Sudah ada rasa sifat megah. Sudah ada rasa sifat yang bagus. Sudah ada rasa diri dia baik. Itulah satu dosa lagi. Masya Allah. Sebab itulah kita selalu ingatlah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak ampunkan kami dan tak merahmati kami, akan kami jadi daripada orang-orang yang rugi. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana telah diampunkan Allah dosanya bila dengan ayat daripada surah Al-Fatah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kami Allah akan memberikan kau kemenangan dengan kemenangan yang besar. Dan sesungguhnya kami Allah telah mengampunkan kau. Allah telah mengampunkan sekalian dosa engkau yang dahulu dan sekalian dosa engkau yang kemudian. Jadi ayat ini sebenarnya berlaku, turunnya ayat ini setelah daripada peristiwa Hudaibiyah. Hudaibiyah ialah peristiwa di mana Nabi SAW dengan umat Islam kota Madinah 3,000 orang datang ke kota Mekah pada tahun 6 Hijrah nak buat umrah. Sudah pun berihram, sudah jatuh niat umrah daripada di Bir Ali. Kemudian apabila sampai di Hudaibiyah, sebelum masuk ke tanah haram Mekah, Nabi SAW berhenti di sana dan menghantarkan Sayyidina Uthman, menantu Nabi, untuk menghadap kepada pembesar-pembesar kota Mekah, minta izin untuk masuk ke Mekah. Tetapi setelah 3 hari kemudian, bila Sayyidina Uthman pun pulang dengan pembesar-pembesar Mekah, mereka membuat perjanjian yang dinamakan Sulhul Hudaibiyah, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Antara perjanjian itu ialah bahawa Nabi dan sekalian umat Islam tak boleh masuk Mekah pada tahun ini dan baliklah ke Madinah, dan tahun depan barulah boleh masuk ke Mekah untuk buat umrah. Jadi Nabi SAW menerima akan syarat tersebut. Walaupun para sahabat-sahabat merasa agak berat. Kenapa? Mereka rasa sudah bersungguh-sungguh daripada Madinah dah jatuh niat, dan kemudian datang pula ke Mekah dan jalan 6 hari 7 hari, tiba-tiba suruh patah balik, tiba-tiba suruh batalkan umrah. Jadi antara sahabat tu tak dapat nak terima.
tetapi Rasulullah SAW menerimanya. Kenapa? Sebab itulah hikmah Allah Ta'ala. Jadi setelah Nabi SAW pulang daripada peristiwa Hudaibiyah itu, dalam perjalanan pulang, turunlah firman Allah ini untuk nak melegakan Nabi dan untuk memberikan khabar gembira pada Nabi. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami Allah telah berikan kau pembukaan, maknanya kemenangan yang besar bagi kau. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Semoga Allah mengampunkan dosa kau yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan demikianlah juga ayat ini dikatakan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun ayat ini, sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu an, apabila turun ayat ini, iaitu ayat inna fatahna, maka sewaktu pulang kami daripada Hudaibiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad unzilat alayya ayatun ahabba ilayya mimma 'alal ard. Telah diturunkan kepada aku satu ayat yang lebih tercinta kepadaku, lebih daripada segala sesuatu di atas muka bumi. Makna segala sesuatu, segala-gala kekayaan di muka bumi tak dapat ditandingkan dengan satu ayat ini. Kenapa? Sebab ayat ini telah memberikan janji Allah ampunkan sekalian dosa Nabi yang dahulu yang kemudian. Padahal Nabi tak berdosa. Tetapi itulah perasaan gembira yang Nabi SAW. Itulah juga menjadi patut contoh kita. Kita yang menjadi matlamat kita ialah mendapatkan pengampunan Allah. Segala yang lain pada harta dunia itu tak penting. Memang kita perlu. Tapi yang lebih berharga ialah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah ibu ayah kami. Ampunkanlah sekalian datuk nenek moyang kami, guru-guru kami. Ampunkanlah sekalian muslimin dan muslimat dan yang hidup dan yang mati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada sahabat-sahabat akan turun ayat ini dan Nabi pun membacakan pada sahabat-sahabat, jadi sahabat-sahabat pun berkata, "Hani'an mari'an ya Rasulullah." Congratulations, tahniah untuk kau ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, ini untuk kau. Bagaimana pula untuk kita? Kita umat ini ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa ke? Maka Allah Ta'ala turunkan pula ayat. Allah Ta'ala pun menambahkan, lidkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin. Dan akan kami masukkan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, ke dalam syurga. Subhanallah. Dan itulah fauzan azima. Itulah kemenangan yang sebesar-besar kemenangan. Itulah anugerah Allah kepada kita orang beriman. Dengan dibalaskan, dimasukkan ke dalam syurganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sungguh indah kalau kita mendengarkan sejarah-sejarah Al-Quran, sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya tuan-tuan dan puan-puan, nampak masa kita ni sangat-sangat cemburu kepada kita. Jadi cukuplah untuk masa ini saja. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan mengenai keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang telah kita sebutkan pada malam ini daripada keagungan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pertamanya iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini tak berlaku pada seseorang Nabi pun, melainkan hanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan banyak kelebihan-kelebihan dan anugerah-anugerah yang tak diberikan kepada sesiapa Nabi yang sebelumnya. Demikian juga kita telah sebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan mukjizat, segala mukjizat yang ada pada semua nabi-nabi terdahulu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih hebat lagi daripada yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Dan begitulah diibaratkan semua mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu hanyalah seperti segayung air yang dicedok daripada lautan yang tak berpantai, iaitulah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kita pun telah menyebutkan tentang mukjizat Nabi SAW Al-Quran yang menjadi sebagai kita katakan mukjizat abadi yang kekal abadi bersama umat sampailah ke akhir zaman. Manakala mukjizat para nabi-nabi dahulu semuanya sudah tamat dengan kewafatan Nabi tersebut, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya iaitu Al-Quran dan Sunnah berkekalan sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Begitulah Allah Ta'ala pelihara Al-Quran. Dan demikian juga kita telah sebutkan baru tadi, iaitu antara kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala
telah mengampunkan semua dosa-dosa Nabi yang terdahulu dan semua dosa-dosa Nabi yang terkemudian. Jadi Nabi adalah manusia yang suci, bersih. Jadi sebab itulah kalau Nabi itu manusia suci, bersih, maka kita berdoa kepada Allah dengan mengambil barakah Nabi SAW, dengan bertawassul dengan Nabi SAW. Itu adalah sangat-sangat sekali mulia. Bahkan telah berlaku sahabat yang buta, yang tak nampak, kemudian Nabi ajarkan kepada dia doa dengan bertawassul kepada Nabi SAW. Pada esok harinya, dia datang seperti orang yang sedar, yang tak pernah buta sebelum ini. Subhanallah. Begitulah Allah Ta'ala telah kabulkan. Ya, kerana kesucian Nabi kita SAW. Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki mensucikan kamu ahlal bait, keluarga Nabi, sesuci-sucinya. Jadi kalau keluarga Nabi itu suci, maka terlebih lagi Nabi SAW sebagai puncanya adalah yang sangat-sangat suci. Sebab itulah Nabi SAW dan juga seluruh kaum keluarganya tidak boleh memakan sedekah dan tak boleh memakan zakat. Kerana zakat atau sedekah adalah merupakan kotoran harta manusia. Ya, sebab itulah namanya zakat. Zakat tu maknanya penyucian. Kerana apabila seseorang itu keluarkan zakat, dia mensucikan harta dia. Dia mengeluarkan kotor daripada harta dia. Seperti juga kita manusia, kita makan, tiap-tiap hari kita makan. Tapi kalau kita makan, mesti kita keluarkan, buangkan yang kotor itu. Mesti ada ekspor. Kalau import, tak ada ekspor, bahaya tuan-tuan, jadi penyakit. Kenapa? Sebab ada bahan-bahan kita makan yang tak diperlukan oleh badan kita dan dia boleh jadi racun. Sebab tu dia eksporkan, dia keluar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Harta kita pun sama juga. Harta kita mencari rezeki, tapi kadang-kadang ada kerana kita lalai, ada kala kita tercakap bohong, ada kala kita tak semayang pada waktunya. Jadi harta kita ada yang tak bersih. Jadi di situ bila kita keluarkan sedekah, kita mensucikan dia. Bila kita keluarkan zakat, kita mensucikan dia. Maka suburlah harta yang dikeluarkan sedekah ataupun zakat. Dengan sebab itu, Nabi dan semua para keluarga Nabi SAW tak boleh makan sedekah, haram. Kenapa? Sebab Allah telah sucikan mereka, maka dengan itu mereka tak boleh makan kotoran-kotoran harta manusia. Allah. Begitulah kemuliaan bagi Nabi kita SAW. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insya-Allah kita tak lama lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ini mempunyai kelebihan yang luar biasa sekali. 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang di mana ibadat di dalamnya lebih baik daripada ibadat pada masa-masa dan bulan-bulan yang lain. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ada kelapangan, silalah mengikuti pengajian kita pada esok petang jam 5.30 petang, iaitu yang akan saya bicarakan tentang fadilat awal bulan Zulhijjah, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang tak sempat jam 5.30 petang, boleh ikutilah recordingnya pada waktu-waktu yang dia senang dan lapang melalui TM Fauzi Travel punya FB, insya-Allah. Sekian saja untuk saya daripada pada malam ini. Maaf saja dalam penyampaian saya, mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa. Yang mana baik itu sendiri daripada Allah, yang mana salah silap pada kelemahan saya, kebodohan saya, kebebalan saya. Maaflah banyak-banyak. Sama-samalah kita baca istighfar, mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dah.